Semua hidupan di bumi ini akan membiak, termasuklah haiwan dan manusia. Hidupan-hidupan ini membiak untuk memastikan spesiesnya tidak pupus. Tumbuh-tumbuhan juga adalah sejenis hidupan. Jadi, tumbuh-tumbuhan juga membiak. Mengapakah tumbuh-tumbuhan perlu membiak? Tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Bagaimanakah cara tumbuh-tumbuhan membiak? Tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan adalah: yang pertama, melalui biji benih. Yang kedua, melalui anak pokok. Yang ketiga, melalui batang bawah tanah. Yang keempat, melalui spora. Kelima, melalui keratan batang. Dan yang keenam, melalui daun. Mari kita lihat pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui biji benih. Untuk pengetahuan kamu, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Mari kita lihat contoh pokok yang berbuah. Pokok yang berbuah adalah seperti pokok cili dan pokok betik. Pokok cili dan pokok betik mempunyai biji benih. Melalui biji benih inilah pokok-pokok ini akan bercambah dan seterusnya akan membesar dan menghasilkan buah semula. Tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui biji benih adalah pokok cili, pokok apel, pokok durian, pokok mangga, dan pokok rambutan. Seterusnya, mari kita lihat cara pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok yang baharu. Contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok adalah pokok pisang dan pokok keladi. Contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok adalah: yang pertama, pokok nenas. Yang kedua, pokok buluh. Yang ketiga, pokok serai. Yang keempat, pokok pisang. Dan yang kelima adalah pokok keladi. Terdapat juga tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Antara contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah adalah pokok bawang dan pokok ubi kentang. Tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui batang bawah tanah adalah bawang, pokok ubi kentang, halia, kunyit, lobak, dan bawang putih. Pernahkah kamu mendengar perkataan spora? Spora adalah salah satu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui spora adalah paku pakis dan cendawan. Tahukah kamu, habuk-habuk kecil yang berterbangan itu adalah spora? Melalui spora-spora inilah tumbuh-tumbuhan seperti cendawan dan paku pakis membiak.
Contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui spora adalah cendawan, paku pakis, lumut, kulat dan pokok semalu. Selain itu, keratan batang juga adalah salah satu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui keratan batang adalah pokok ubi kayu dan pokok bunga kertas. Tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui keratan batang adalah yang pertama, pokok ubi kayu. Yang kedua, pokok bunga kertas. Yang ketiga, pokok tebu. Yang keempat, pokok bunga raya. Dan yang kelima, pokok puding. Tahukah kamu, daun juga adalah salah satu cara tumbuh-tumbuhan membiak? Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Antara contoh tumbuh-tumbuhan yang membiak melalui daun adalah pokok lidah jin dan pokok setawar. Tumbuhan yang membiak melalui daun adalah pokok setawar, pokok lidah jin dan pokok begonia. Apa yang dapat dipelajari pada hari ini adalah tumbuh-tumbuhan membiak melalui pelbagai cara seperti biji benih, keratan batang, daun, batang bawah tanah, anak pokok dan spora.